Okey, apa lagi benda yang biasa kita langgar pada musim korban ni? Antara yang kita langgar ialah, musim ni mungkin kurang lah tahun ni, iaitu kita tidak ihsan kepada binatang bila sembelih. Yang ni nak kena ada kepakaran sikit lah. Sebab tu kita kadang-kadang bukan orang sembelih je, orang nak bagi tombang lembu tu pun, kadang-kadang lembu tu, nak bagi dia tombang tu pun tak tahu dia tergeliat banyak kali dah. Ini pun kita nak kena ada kepakaran juga lah. Kemudian dia bukan boleh dikasarkan, kerana ni dia adalah korban untuk Allah. Allah yang rahmat dan rahim pada manusia dan seluruh makhluk dia, termasuk haiwan. Nabi kata, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah tulis ihsan kepada semua benda. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kamu bunuh, kata Nabi, bunuh elok-elok. Hatta orang nak bunuh elok-elok. Sebab tu Islam pancung kepala, pancung paling pantas dia, putih kepala dia. Orang kata tak ada siksaan kan, tak habislah siksaan dunia. Tapi mati pantas, dia kena berhadapan dengan kehidupan satu lagi lah. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Apabila kamu sembelih elok. Wal yuhid ahadukum syafratah wal yurih dzabihatah, kata Nabi. Maka hendaklah seorang kamu tajamkan pisaunya dan rehatkan haiwannya. Sebab itu tak boleh asah pisau depan dia, ataupun maksudnya bagi dia tombang dulu barulah duk asah pisau, ataupun sembelih yang lain tu dalam ketakutan di hadapan dia, tutup mata dia ke apa ke, supaya kita berlaku ihsan kepada hal ni. Ibnu Abbas meriwayatkan dalam riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, di mana Nabi SAW tengok satu orang ditumbangkan binatang dia, bagi baring binatang tu, ambil pisau duk asah. Nabi SAW kata, aturidu an tumitaha mautat, kamu nak bunuh dia banyak kali ke? Hal haddatta syafratak qabla an turji'aha, kenapa tak asah pisau dulu sebelum baringkan dia? Nabi kesian binatang. Tuan-tuan, saya pernah cerita, dan dia saya pergi tengok sembelihan di New Zealand, di Australia. Bila daging nak masuk dalam Malaysia ni, kerajaan hantar kita pergi tengok untuk ni lah dulu. Macam-macam perbincangan di barat ni, di negeri-negeri yang banyak orang nerima saleh apa semua ni, depa ada tentang kebajikan, Animal Act, tentang akta haiwan ni. Jadi dia tak mau seksa haiwan ni, dia macam-macam lah. Dia bubuh elektrik stunning tu, dia stun dari haiwan, macam-macam dia buat. Tapi bila dikaji, kesakitannya lebih dahsyat lah. Tapi dia nak bagi pensan binatang tu. Elektrik tu mungkin antara yang pilihan yang bagus lah. Dia kena je hidung dia tu, kejam, dia turun, dia sembelih. Misalnya ada orang Islam sembelih lah, dia bismillah, dia akan sembelih. Dia sembelih tu, dia daging-daging datang daripada New Zealand, Australia ni, dia memang ada yang ada halal tu, memang ada orang Islam dan badan Islam yang urus, yang kawal sembelihan itu. Walaupun farm tu mungkin, ladang tu mungkin bukan Muslim, tapi haiwan tu disembelih secara Islamik. Dia sembelih tu, kita suruh dia biak. Bila dia biak, benda tu boleh bangkit balik. Tapi bila dia kena elektrik tu, dia cekang badan dia tu, dia pensan lah. Dia tak mati, dia sembelih. Kita di Perlis ni, dan sekarang banyak ada dia masukkan haiwan tu, dicekak binatang tu dengan alat tu, dia pusing, kemudian dia sembelih. Tak nampak lah teruk sangat, kadang-kadang
Dulu kalau tuan-tuan ingat, kalau orang nak kenduri dulu orang sembelih. Kadang-kadang lembu lari ada, sembelih separuh dah, kemudian lembu bangkit pi dan macam-macam. Kalau orang yang mungkin, terutama orang yang vegetarian lah apa, dia mungkin akan salah faham bila dia tengok hal ni. Sebab itu saya kata, dia ada sembelihan-sembelihan yang memang elok mereka buat. Ada yang mungkin tak berapa nak pandai apa semua ni, kita tak lah upload dalam internet, dalam Facebook ke apa. Dia memberikan mesej yang mungkin kurang jelas kepada orang lain. Orang ingat itu Islam suruh begitu punya dahsyat cara buat. Atau lepas kita tengok ada tempat saya pergi, dia sembelih mungkin tak berapa ni, lembu tu bangkit balik, duduk berdiri lama. Kan? Sebab itu dia nak kena pandai dalam hal ini. Kena belajar orang yang pandai lah, orang yang pandai, yang ada pengalaman. Orang yang nak rebahkan haiwan juga kena pandai. Taklah haiwan itu sampai memberontak sampai setengah jam duk memberontak dah. Kerana dia terkejut dan tak pandai. Nabi SAW sebut di dalam hadis ini.